perkongsian tersebut dan seterusnya. Kita juga ingin berbicara berkenaan dengan Hari Landscape Negara bersama dengan saya kenalkan iaitu Encik Rosli Abdullah merupakan Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ditemani oleh Datuk Rumaizi Bahrin Mak Daud merupakan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Ipoh Perak. Assalamualaikum. Datuk. Okey, jadi sebagai permulaannya, yang pertama sekali tahniah saya ucapkan kepada Jabatan Landscape Negara yang akan menganjurkan sambutan Hari Landscape Negara pada tahun ini. Dan sebagai permulaannya mungkin boleh Cik Rosli kongsikan serba sedikit tentang latar belakang sambutan ini dan juga apakah objektif utama penganjuran sambutan ini. Silakan. Okey, terima kasih Sofia. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada terima kasih kepada Sofia kerana beri ucapan tahniah kepada Jabatan Landscape Negara untuk sambutan Hari Landscape yang ke-25 macam sambutan Hari Juli Mas Juli Perak lah untuk sambutan Hari Landscape Negara di mana pada tahun ini dia diadakan di Taman DR Seni Wasagam di Ipoh Perak dan sambutan Hari Landscape Negara ini adalah bermula pada tahun 3 bulan Mac 1997 di mana dia bermula sebagai kempen untuk tanam pokok di peringkat kebangsaan. Bermula pada tarikh itu dia mendapat satu sambutan yang hangat dan daripada situ kita diisytiharkan pada tarikh tersebut iaitu 3 hari bulan Mac tahun berikutnya sebagai hari sambutan Hari Landscape Negara. Di mana untuk sambutan Hari Landscape Negara ni pada 10 tahun terakhir ni kita membuat sambutan tu di luar daripada kawasan Lembah Kelang. Bermula kita pernah adakan Hari Landscape tu di Kota Kinabalu Sabah, di Kuching Sarawak, di Johor Bahru Johor dan sekarang ni di Ipoh Perak di Taman DR Seni Wasagam. Dan dari situ ini adalah tujuan untuk kita menyebarluaskan dari segi pengembangan landscape di negara kita dan di mana objektifnya adalah untuk kita fokus kepada untuk penyedaran kepada masyarakat luar terutamanya awam dan sekarang kita terutama sekarang kita fokus kepada generasi muda. Jadi itu yang penting. Betul? Dan yang keduanya adalah untuk kita sebarluaskan dari segi program yang ada di Jabatan Landscape Negara yang ada lebih kurang ada 9 program semua tu dan juga kita boleh sampaikan kepada masyarakat di luar sana untuk lebih memahami terutama generasi muda bagi kita beri kesedaran kepada generasi muda dan saya rasa sampailah masanya untuk generasi muda ni lebih memfokus kepada pembangunan landscape di negara kita. Betul? Di mana dia sesuai dengan untuk melestarikan pembangunan landscape negara kita. Dan selain pada itu kita juga untuk mencapai dia punya macam matlamat kita untuk mencapai sebuah negara taman yang terindah. Dan kerana kita tengok kesan dia kalau kita berbuat perbandingan di antara tahun 1910-an sampai sekarang dah tahun 2023 banyak pengembangan yang meningkat dari segi pembangunan lanskap sama ada industri dan juga dari segi industri perumahan dan juga industri landscape sendiri contohnya dari segi peralatan permainan kanak-kanak, industri penanaman pokok dan sebagainya, nursery kan. Jadi banyak berkembang dan dia sebagai satu penyumbang kepada ekonomi negara lah. Betul. Dan selain pada itu kita juga menyokong kepada pembangunan lanskap kepada dia punya berdaya huni selaras dengan pembangunan mampan itu SDG dan juga dasar landscape negara kita lah. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita akan adakan di Taman DR Seni
seni wasagam di Ipoh Perak, dan dianya akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Itu dia bermula pada 10 hingga 12 hari bulan. Okey, 10 hingga 12 hari bulan ya. Okey, dan kita nak terus bertanya kepada Datuk Rumaizi. Kenapa lokasinya adalah Taman DR Senivasagam, betul sebutannya? Okey. Kenapa ianya menjadi lokasinya, dan untuk sambutan Hari Landscape Negara ini, kenapa? Terima kasih Puan. Sebenarnya macam ni. Okey. Taman Senivasagam ni, DR Senivasagam ni adalah taman botani antara terawal di Bandaraya Ipoh dan juga antara terawal dalam Malaysia. Dan tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-70. Sebab dia dibuka pada tahun 1953. Wow. Bersempena dengan pertabalan Queen Elizabeth. Ya, jadi yang ni tahun yang ke-70. Dan dalam masa yang sama juga kita nak memperkenalkan Taman Botani dalam Bandaraya Ipoh, dan Bandaraya Ipoh ni dalam Lembah Kintar Geopark Kebangsaan. So bertepatanlah juga dengan Hari Landscape Negara tentang greenery. Dan juga saya nak maklumkan juga tahun ini juga merupakan tahun melawat Ipoh. Itu dia specialnya tu. Jadi semua kaitan tu kita uraikan. Jadi kita rasa adalah molek kita lancarkan di Taman DR Senivasagam. Itulah kelebihannya kan. Yang perlu kita ialah kalau tak, kadang-kadang kan kalau tanpa sambutan seperti ini kan, kita mungkinlah kita tak akan pergi dan sebagainya, tapi disebabkan perkara-perkara seperti ini akhirnya kita mengenali dan mengetahui tentang lokasi tersebut sebagainya, Datuk kan. Okey, dan mungkin juga Encik Rosli nak berkongsi kepada saya dan juga para penonton, apakah antara tema untuk sambutan pada kali ini? Okey, antara tema yang kita pilih atau ni adalah tema iaitu lanskap berkualiti Malaysia Madani. Di mana ini kita fokus kepada untuk beri kesedaran. Seperti kita sedia maklum, masyarakat di Malaysia ni kita berbilang kaum. Betul. Dari segi ada India, Melayu, Cina dan Iban dan sebagainya. Jadi kita fokus pada itu. Sebenarnya masyarakat kita ni telah lama bertamadun. Jadi dari segi situ kita cuba untuk menggarapkan satu penghayatan, menerap penghayatan di atas ke atas masyarakat dalam kepelbagaian kaum tersebut, bagi mencapai hasrat atau berdasar landscape negara, di mana kita mempunyai perancangan dan juga strategi yang tertentu dan juga plan tindakan untuk merealisasikan dia punya negara taman terindah tersebut. Dan kesan pada situ kita boleh membina satu masyarakat yang bertamadun selaras dengan dasar atau rukun yang utarakan oleh PM kita. Iaitu rukun Madani tersebut, di mana dari segi ketemadunan tersebut adalah penting bagi kepelbagaian masyarakat kita, bagi hidup dalam suasana harmoni dan juga dengan persekitaran kehidupan dan juga melestarikan pembangunan lanskap sedia ada dan juga untuk kebaikan masyarakat umumnya. Persekitaran itu cukup memberi impak yang cukup besar dalam kehidupan kita seharian kan, Cik Rosli kan. Dan kalau tadi Cik Rosli ada menyebut ada pelbagai program-program dan juga aktiviti-aktiviti menarik yang akan diadakan sempena dengan Hari Landscape ini. Dan mungkin Datuk nak kongsikan apa antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan untuk pengunjung nanti. Kalau saya boleh sebut sikitlah, dia macam-macam. Pertamanya, setiap PBT dalam negeri Perak akan buka dia punya booth sendiri. Untuk pameran, kerana di Perak ni pelik. Setiap daerah, setiap PBT ni ada keunikan dia sendiri. Jadi siapa yang datang ke laman sejahtera Taman DR Senivasagam ni, seumpama melawat seluruh negeri Perak. Seronok tu. Tak perlu nak jalan jauh-jauh kan? Tak payah, dia jalan cantik je. Dan keduanya, kita ada macam-macam, termasuk juga program makanan, sebab kita kenal
Ipoh ni sebagai syurga makanan. Jadi orang boleh pergi situ hari itu boleh tengok seluruh makanan yang ada disediakan dalam negeri Perak. Dan yang ketiganya adalah untuk keluarga lah, program-program untuk keluarga. Dan malam tu kita ada program nyanyian sikit, kebudayaan. Okey. Datuk akan menyanyi ke nanti? Tak menyanyi. Okey. Jadi ada macam pelbagai lah. Pelbagai, Aktiviti menarik yang boleh dilakukan bersama dengan keluarga. Kan? Terutamanya cuti sekolah, Datuk, kan? Ya, cuti sekolah. Dan, Okey, itu dia antara banyak aktiviti yang anda boleh lakukan bersama dengan keluarga anda. Jadi jangan lupa untuk sama-sama hadirkan diri. Dan Cik Rosli juga mungkin boleh kongsi ada sebarang highlight utama bagi sambutan Hari Landscape Negara ini. Mungkin secara ringkasnya, insyaAllah. Okey, untuk salah satu daripada highlight utama kat sini adalah untuk kita seperti yang saya terangkan lebih awal tadi, itu untuk menerapkan kesefahaman dan juga kesedaran kepada orang awam, terutama generasi muda, bagi memupuk dan minat juga membudayakan lanskap. Okey, dan selain pada itu, untuk Hari Landscape Negara ni adalah untuk sebagai satu platform ataupun wadah bagi mempertingkatkan gaya hidup kita, terutama masyarakat di Malaysia ni dalam pelbagai kaum. Dan juga selain itu kita fokus kat sini adalah lebih kepada penggalakan industri. Yang kata industri lanskap yang merangkumi berbagai bidang ataupun skop pembinaan sebagainya, itu bahan binaan, industri nasri, industri tumbuhan, dan juga industri peralatan. Dan kita sekarang ni ada sasaran untuk kita untuk membuat satu dasar untuk mempromosi ataupun kita mengeksport produk-produk kita ke luar negara. Terutamanya pada peringkat ASEAN dan juga pada Eropah. Sekali kita tengok segi tumbuhan tropikal itu menarik minat orang-orang Eropah untuk sebagai satu koleksi yang baguslah untuk orang adakan di sana. Itu dia pentingnya untuk kita sama-sama menghargai Hari Landscape Negara ini akan disambut tak lama lagi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, iaitu Encik Rosli Abdullah, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Terima kasih banyak. Dan juga tak dilupakan kepada Datuk Rumaizi Bahrin, Mat Daud, merupakan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Ipoh Perak. Terima kasih banyak kepada kedua-duanya. Baik, dan